Pencari kerja di negeri ini perlu bersikap lebih realistik dengan tidak terlalu memilih kerja. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menasihatkan agar mereka mengisi apa sahaja kekosongan jawatan yang ditawarkan bagi mengelak terus menganggur. Menurut Datuk Musa, sikap tidak memilih kerja juga membolehkan individu tersebut dapat menimba pengalaman dan mempelbagai kemahiran dalam bidang pekerjaan sedia ada sementara mencari ruang dan peluang mendapat kerja yang lebih baik. Beliau berucap demikian di Sandakan pada Majlis Program Kembara Kerjaya Sabah 2015 dan Karnival Pekerjaan Sandakan. Katanya kepesatan pembangunan Sabah dalam pelbagai sektor juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat termasuk bidang perladangan, industri, minyak dan gas, pelancongan perindustrian dan pertanian. Kerajaan dari semasa ke semasa turut menyediakan pelbagai program latihan dan kemahiran khususnya kepada belia. Sehubungan itu, lebih banyak program kerjaya perlu diadakan di negeri ini dengan menggabungkan jabatan dan agensi kerajaan serta sektor swasta. Kembara Kerjaya Sabah 2015 yang diasaskan sejak 11 Mei lalu bermula di Kota Kinabalu dan Keningau sebelum meneruskan kembara ke Tawau, Semporna, Lahadatu dan berakhir di Sandakan berjaya menarik kira-kira 12,000 pengunjung dengan hampir 5,000 peluang pekerjaan daripada 141 majikan. Menerusi program itu, seramai 2,581 pencari kerja berjaya memperoleh pekerjaan. Komuniti pesisir pantai Zon Selamat Timur Sabah Ezon diminta supaya tidak takut dan panik berikutan kejadian penculikan di restoran Ocean King Sandakan baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Sekong Datuk Syamsuddin Yahya berkata, pasukan keselamatan termasuk anggota kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sedang bertungkus lumus untuk mengawal keadaan termasuk mempertingkat aspek risikan. Menurut Datuk Samsudin, kejadian jenayah termasuk penculikan berlaku di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Amerika Syarikat. Ini kerana bukan mudah mengawal perairan Ezon yang luas, iaitu sejauh 1,733.7 km dan mempunyai lebih 360 buah pulau yang boleh dijadikan sebagai tempat persembunyian. Beliau berucap pada Majlis Program Membara UMNO di Kampung Tronglit, Pulau Timbang, Sandakan. Datuk Samsudin juga meminta penduduk pesisir pantai, khususnya ketua kampung dan pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK supaya bekerjasama dengan pasukan keselamatan termasuk melaporkan sebarang kegiatan yang mencurigakan di kawasan masing-masing. Sementara itu, dalam taklimat keselamatan, Timbalan Pengarah Berisikan Eskom ACP Hashim Justin menyatakan kerajaan perlu mewajibkan semua ketua kampung dan pengerusi JKKK di Ezon menyediakan profil komposisi penduduk termasuk bilangan sebenar pendatang asing tanpa izin parti yang berada di kampung mereka. Pendekatan baru itu perlu memandangkan masih terdapat segelintir ketua kampung dan pengerusi JKKK yang berdegil tidak melaporkan kehadiran parti di kawasan perkampungan mereka. Persatuan-persatuan yang mewakili etnik Bumiputra di negeri ini digesa memberi maklum balas mengenai isu dan permasalahan yang dihadapi kepada Jawatan Kuasa Teknikal Kabinet mengenai Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Jawatan kuasa itu antara lain bertujuan membincangkan pelaksanaan dasar dan prestasi pembangunan masyarakat Bumiputra Sabah dan Sarawak serta membuat keputusan mengenai polisi-polisi baru berkaitan masyarakat berkenaan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti merangkap Presiden Persatuan Dusun Sabah Bersatu USDA, Datuk Dr. Iwan Ibin berkata, maklum balas itu penting agar setiap permasalahan dan keperluan etnik Bumiputra di negeri ini dapat diberi perhatian seterusnya dimajukan kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Dari segi pendidikan memang banyak lagi perkara yang kita inginkan, termasuklah infrastruktur pendidikan negeri ini. Yang kedua mengenai dengan kesan-kesan orang-orang ataupun guru-guru kita pada golongan minoriti ini yang mengatakan bahawa kita mau supaya dia punya allowance itu disamakan dengan apa yang terdapat di Semenanjung.
Datuk Dr. Iwan ditemui media sempena Majlis Perasmian USDA bahagian Loyang di perkarangan Arkib Kota Kinabalu. Menurutnya, USDA yang dianggotai golongan profesional diharap dapat memacu hala tuju persatuan itu bagi kemajuan dan pembangunan etnik dalam pelbagai bidang. Sambutan Hari Migrasi Burung Sedunia yang diperkenalkan pada tahun 2006 merupakan salah satu usaha meningkatkan kesedaran untuk melindungi burung migrasi dan habitatnya. Di Sabah, sambutan itu diadakan dengan aktiviti riadah memerhati dan meninjau burung di beberapa lokasi strategik. Laporan lanjut bersama wartawan Azwani Mustafa dan juru kamera Roslia Gondila. Bagi peninjau burung di Sabah, sambutan berkenaan yang dikenali sebagai Global Big Day sesuatu yang sangat membanggakan kerana selama ini Sabah tidak tersenarai di dalam peta laman memerhati burung sedunia. Antara senarai kawasan memerhati burung yang menarik di Sabah ialah di Taman Tun Fuad, Kota Kinabalu, Taman Kinabalu, Maliau Basin, Lembah Danum, Klias, Kinabatangan dan Sandakan. Ketika ditemui RTM di lokasi memerhati burung di Taman Tun Fuad, seorang peninjau burung, Ron Pudin, berkata di Kepulauan Borneo terdapat 59 spesies burung endemik yang hanya terdapat di kepulauan tersebut. Kami menjanjikan Borneo bersehat adalah target pertama dan trio whitehead. Maksudnya trio whitehead adalah whitehead trogon, whitehead broadbill, whitehead spider hunter. Okey, ini adalah antara endemik yang bila birds daripada negara luar datang sini untuk melihat. Hampir 50 bilion burung melakukan migrasi ini setiap tahun. Burung-burung ini melintasi benua dengan jarak puluhan ribu kilometer untuk mencari makan atau mendapatkan cuaca yang hangat untuk kitaran hidup mereka. Bagi penggemar burung, aktiviti ini bukan sahaja sebagai hobi, malah memberikan kepuasan kepada diri mereka. Kami sebagai orang yang minat burung ini, biasanya kami ambil peluang untuk mencari burung-burung yang unik ini. Terutama sekali burung-burung yang jarang didapati dan burung-burung yang dikira endemik untuk Sabah. Hanya ada di Sabah atau di Borneo. Biasanya burung ini kalau hobi, kalau bagi kita dia ada satu hobi yang paling menyeronokkan lah. Kalau yang stres ke apa, kalau kita pergi memburu, bukan bilang hilang lah, tapi lupakan sekejap lah. Masih terdapat pelbagai jenis burung di negeri ini, sekaligus bermakna hutan-hutan Sabah masih terpelihara dan sesuai sebagai habitat. Azwani Mustafa dan juru kamera Roslia Gondila melaporkan untuk berita RTM.